Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pelajaran akhlak Akhlak. Baik, tajuk masih lagi sifat mazmumah. Okey. Ya, sebelum Ustazah nak teruskan, kita ulang balik sikit Ada dua sifat, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Apa arti sifat mahmudah? Sifat yang terpuji. Apa arti sifat mazmumah? Sifat yang keji, sifat yang Allah benci. Ya, sifat yang Allah tak suka. Sifat mazmumah. Baik, sifat mazmumah kita dah belajar iaitu hubud dunia. Dan hari ni Ustazah nak masuk kepada sifat mazmumah yang kedua, iaitu takbur. Baik, takbur muka surat 47. Muka surat 47. Murid-murid sediakan buku akhlak tahun 6, muka surat 47. Baik, tajuknya ialah takbur. Baik, kita tengok pengertian takbur Takbur ialah berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Okey, apa dia? Berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Baik, hafal Ustazah nak murid-murid hafal erti takbur ni. Setiap kali pelajaran akhlak, memang Ustazah nak wajibkan murid-murid semua hafal pengertian-pengertian. Ustazah ulang balik, takbur ialah berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Baik. Kita tengok dalil takbur Dalil takbur, Ustazah baca, murid-murid semak semua Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirru wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Apa maksudnya? Sebenarnya bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang yang sombong, yakni takbur. Itu maksudnya dalil takbur. Apa maksudnya tu? Sebenarnya bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Allah tahu. Apa yang ada dalam hati kita pun Allah tahu. Walaupun kita tak zahirkan, walaupun kita tak cakap, tapi Allah tahu apa yang kita fikir. Allah tahu apa yang sedang kita rasa Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang yang sombong, takbur. Kalau dalam diri kita ada rasa sombong, ada rasa riak pun Allah tahu Di mana-mana juga Allah tahu. Di dalam hati kita, di tempat yang terang, di tempat yang sembunyi pun Allah tahu. Itu maksud daripada dalil takbur. Baik, okey. Ciri-ciri takbur. Muka surat 50, ciri-ciri takbur. Yang pertama, orang yang takbur ni sifat dia sombong. Dia sombong. Baik, yang kedua, dia suka berdendam. Yang ketiga, dia suka mengumpat. Ustazah ada ceritakan macam mana balasan orang yang suka mengumpat. Ketika dalam pelajaran sejarah pun Ustazah ada cerita ketika peristiwa Isra' Mi'raj, macam mana Nabi Muhammad dia telah pergi ke langit dan juga dia telah diperlihatkan dengan berbagai-bagai kejadian. Antaranya apa yang dia nampak, sekumpulan kaum tu, dia menarik lidahnya, kemudian gunting, berdarah-darah, ditarik balik, gunting, sambung balik. Itu ialah balasan kepada orang yang suka mengumpat. Ini
salah satu ciri-ciri daripada orang yang takbur. Baik. Yang keempat, tidak mahu menerima kebenaran. Ini pun ciri-ciri orang yang takbur. Ya, tidak mahu menerima kebenaran, tidak mahu mengaku kesalahan. Ya. Yang kelima, suka menimbulkan kemarahan. Suka menimbulkan kemarahan orang lain. Ya, suka kacau kawan, suka buat kawan marah, ya. Suka menimbulkan kemarahan. Ini pun ciri-ciri orang yang takbur. Dan yang keenam ialah ilmu yang dipelajari tidak dimanfaatkan. Ya, kita belajar, guru, ustazah, semua mengajar, memberi ilmu. Ilmu itu kita kena amalkan, kita kena manfaatkan. Tapi kalau kita tidak amalkan, kita tak manfaatkan, maknanya kita tergolong sebagai orang-orang yang takbur. Ya, itulah dia. Baik, ciri-ciri takbur ada 6. Ulang balik, ada 6. Yang pertama, sombong. Kedua, suka berdendam. Ketiga, suka mengumpat. Keempat, tidak mahu menerima kebenaran. Dan yang kelima, suka menimbulkan kemarahan. Dan yang keenam, ilmu yang dipelajari tidak dimanfaatkan. Ini ialah ciri-ciri orang yang sombong. Baik, okey. Sombong ni ialah sifat apa? Sifat mazmumah. Jadi apabila sifat mazmumah, kita kena jauhkan, kita kena hindarkan daripada diri kita, daripada hidup kita. Ya, kita kena hindarkan daripada hidup kita. Baik. Sekarang kita tengok fadilat menjauhi sifat takbur ataupun apa? Kebaikan. Fadilat sama dengan apa? Sama dengan kebaikan, sama dengan hikmah, sama dengan kelebihan. Ustaz selalu sebut kan. Jadi sama tu. Fadilat, hikmah, kebaikan, kelebihan sama. Baik. Fadilatnya menjauhi sifat takbur ni, yang pertama ialah mengeratkan silaturahim. Itu yang pertama. Dengan cara kita menjauhi sifat takbur, kita dapat mengeratkan hubungan persaudaraan kita. Yang kedua, amal ibadah kita diterima oleh Allah, ya. Kalau kita ada rasa dalam diri kita rasa takbur, kita bimbang-bimbang, amal ibadah kita sia-sia. Jadi, dengan cara kita menjauhi sifat takbur, amal ibadah kita akan insya-Allah diterima oleh Allah. Baik, yang ketiga, dikurniakan pahala. Ini dah semestinya lah sesuatu yang kebaikan tu kita akan dikurniakan pahala. Yang keempat, dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Ya, dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Yang kelima, disayangi ibu bapa, rakan dan masyarakat. Sudah pasti, ya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, ibu bapa sayang, rakan sayang, guru pun sayang. Yang keenam ialah menjadikan diri kita ini bersifat tawaduk. Ya, bersifat tawaduk ataupun bersifat merendah diri dalam melakukan ibadah atau kerja, ya. Baik, itu fadilat menjauhi sifat takbur. Ustazah dah sebutkan selalu, fadilat ni dia ada jawapan standard dia. Ustazah dah cakap kan. Yang pertama, dia ada 4 saja yang mudah. Kamu boleh guna untuk semua tajuk. Yang pertama ialah dikasihi Allah dan Rasul, dikasihi ibu bapa dan guru, dikasihi rakan-rakan dan masyarakat, dan mendapat pahala. Kalau kamu lupa yang seperti dalam buku ni, tak apa. Kalau untuk fadilat, kamu boleh jawab dengan jawapan standard yang Ustazah selalu cakap dengan kamu dalam kelas kan. Okey. Baik, itu ialah fadilat menjauhi sifat takbur. Sekarang tengok akibat orang yang bersifat takbur. Akibat ataupun apa? Akibat atau keburukan, ya. Okey, baik, yang pertama ialah mendapat azab. Apa makna azab? Azab tu maknanya ialah mendapat siksa, ya. Mendapat siksa di neraka, orang yang takbur, kan? Yang kedua, menjadikan diri kita ini tidak dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan.
Yang keempat, dibenci ibu bapa, rakan dan guru. Yang kelima, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu yang Ustazah cerita tadi kan. Kalau dalam diri kita ada sedikit sahaja sifat takbur dalam melakukan ibadah ataupun kerja-kerja kita, maka kita bimbang amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dan yang keenam, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ialah akibat orang yang takbur. Baik, Ustazah pun selalu ceritakan kalau akibat pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada jawapan standard. Apa jawapan standard Ustazah selalu cerita kalau akibat? Yang pertama ialah dibenci oleh Allah dan Rasul. Tapi kena gandingkan Allah dengan Rasul. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan guru. Yang ketiga, dibenci oleh rakan-rakan dan masyarakat. Yang keempat, mendapat dosa. Ya. 4 jawapan itu kamu boleh guna untuk semua tajuk asalkan soalannya ialah akibat. Ya. Tak ada masalah. Baik. Habis untuk tajuk takbur. Ulang balik akibat orang yang takbur seperti dalam buku. Okey, yang pertama, apa dia? Mendapat azab. Yang kedua, tidak dihormati. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci ibu bapa, rakan dan guru. Yang kelima, amal ibadahnya tidak diterima Allah. Dan yang keenam, dimurkai Allah dan Rasul. Baik, okey. Ulang balik erti dia. Apa erti takbur? Takbur ialah berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Itu ialah pengertian takbur. Baik, ulang balik ciri-ciri takbur. Senang je. Sebab apa? Jawapannya pendek-pendek je. 1 patah perkataan, 2 patah perkataan, 3 patah perkataan, tak banyak. Okey, yang pertama ciri-ciri orang yang takbur apa? Sombong. Baik. Yang kedua, suka berdendam. Yang ketiga, suka mengumpat. Yang keempat, tidak mahu menerima kebenaran. Yang kelima, suka menimbulkan kemarahan. Yang keenam, ilmu yang dipelajari tidak dimanfaatkan. Itu ciri-ciri orang yang takbur. Fadilat dia. Baik, jawapan standard dia apa fadilat dia? Dibenci Allah dan fadilat. Fadilat ataupun kelebihan. Dikasihi Allah dan Rasul. Yang kedua, Allah dengan Rasul. Yang kedua, dikasihi ibu bapa dan guru. Yang ketiga, dikasihi rakan-rakan dan masyarakat. Yang keempat, mendapat pahala. Senang je ya, tak ada masalah sebenarnya kalau kamu faham dengan apa yang Ustazah ajarkan ni. Akibat ataupun keburukan. Jawapan standard. Ustazah nak jawapan standard je. Yang pertama, dibenci oleh ataupun dimurkai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, dibenci oleh ibu bapa dan guru. Yang ketiga, dibenci oleh rakan-rakan dan masyarakat. Yang keempat, mendapat dosa. Senang je ya. Jadi untuk hari ni satu tajuk saja. Untuk akan datang kita akan masuk kepada tajuk kita teruskan kepada sifat mazmumah iaitu ujub. Ya, jadi kamu boleh baca sendiri dulu tajuk ujub supaya nanti bila Ustazah mengajar kamu sudah ada sedikitlah dalam kamu punya fikiran tu ya, apa maksud ujub. Baik. Jadi setakat ini saja untuk pelajaran akhlak untuk kali ni. Jadi Ustazah harap sangat walaupun Ustazah tak bersama-sama dengan kamu di dalam kelas, pastikanlah kamu ulang kaji pelajaran. Tanggungjawab kita belajar ya, walaupun kita tak tahu masa akan datang, tapi tanggungjawab kita belajar dan terus belajar.
Jadi untuk hari ini setakat ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.